Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Saya Cikgu Siti Zaliha Hashim daripada SMK Kubang Krian, Kota Baru. Hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti berkaitan tindak balas eksotermik dan endotermik. Tujuan aktiviti ini ialah untuk mengkaji jenis tindak balas berdasarkan perubahan haba dan perubahan bacaan termometer dengan melarutkan bahan di dalam air. Baiklah murid-murid, sebelum aktiviti dijalankan, jom kita imbas semula. Bagaimanakah suatu tindak balas itu dikatakan tindak balas eksotermik atau tindak balas endotermik? Apabila bacaan termometer meningkat, bekas menjadi panas, menunjukkan tindak balas yang berlaku telah membebaskan haba ke persekitaran. Tindak balas ini dikelaskan sebagai tindak balas eksotermik. Sebaliknya, jika bacaan termometer menurun, bekas menjadi sejuk, ini menunjukkan tindak balas yang berlaku telah menyerap haba dari persekitaran. Maka tindak balas ini dikelaskan sebagai tindak balas endotermik. Sebelum kita mulakan aktiviti, cikgu akan tunjukkan alat radas dan bahan-bahan yang akan digunakan semasa menjalankan aktiviti hari ini. Alat radas yang digunakan ialah cawan polistirena, spatula, silinder penyukat 25 ml, termometer. Dan bahan-bahan yang akan digunakan ialah pepejal natrium hidroksida, pepejal kalsium klorida kontang, pepejal amonium nitrat, pepejal natrium tiosulfat dan air suling. Baiklah, jom kita jalankan aktiviti sekarang. Langkah 1 iaitu sukat 20 cm padu air suling menggunakan silinder penyukat. Kemudian tuangkan ke dalam sebuah cawan polistirena. Seterusnya, langkah 2, iaitu masukkan termometer ke dalam cawan polistirena dan biarkan selama 2 minit. Selepas 2 minit, ambil bacaan suhu awal air suling. Pastikan semasa bacaan diambil, mata haruslah berserenjang pada bahagian atas aras meniskus. Suhu awal air suling yang diperolehi ialah 30 darjah Celsius. Murid-murid, jangan lupa catat bacaan suhu awal air suling dalam jadual. Di paparan menunjukkan bacaan suhu awal air suling iaitu 30 darjah Celsius. Kemudian, langkah 3, tambahkan 1 spatula pepejal natrium hidroksida ke dalam cawan polistirena. Tahukah kamu murid-murid, natrium hidroksida bersifat mengakis. Jadi, kita perlu berhati-hati semasa mengendalikannya. Seterusnya langkah 4, dengan cermat kacau campuran dengan berhati-hati menggunakan termometer. Dan pada masa yang sama kita dapat perhatikan bacaan termometer meningkat
dan bekas cawan polistirena menjadi panas. Kemudian, ambil bacaan suhu tertinggi campuran yang dicapai. Suhu tertinggi campuran yang diperolehi ialah 60 darjah Celsius. Dan macam biasa, jangan lupa langkah 5 iaitu catatkan bacaan yang diperolehi ke dalam jadual. Di paparan, menunjukkan jadual keputusan suhu tertinggi yang diperolehi iaitu 60 darjah Celsius. Kemudian, langkah terakhir iaitu langkah 6. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggantikan pepejal natrium hidroksida dengan pepejal amonium nitrat, pepejal natrium tiosulfat dan pepejal kalsium klorida kontang. Catat suhu tertinggi atau terendah campuran yang dicapai. Di paparan adalah jadual penuh keputusan yang diperolehi bagi aktiviti yang dijalankan. Didapati apabila air suling ditambah ke dalam pepejal natrium hidroksida dan pepejal kalsium klorida kontang, bacaan termometer meningkat dan cawan polistirena menjadi panas. Manakala apabila air suling ditambah ke dalam pepejal amonium nitrat dan pepejal natrium tiosulfat, didapati bacaan termometer menurun dan cawan polistirena menjadi sejuk. Daripada keputusan yang diperolehi, kesimpulan bagi aktiviti hari ini ialah tindak balas antara natrium hidroksida dan kalsium klorida dengan air merupakan tindak balas eksotermik. Manakala tindak balas antara pepejal amonium nitrat dan pepejal natrium tiosulfat dengan air merupakan tindak balas endotermik. Alhamdulillah, aktiviti hari ini telah pun selesai dijalankan. Semoga ianya memberi manfaat buat murid-murid semua. Terima kasih menonton. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.